Sebuah bilik kecil yang sunyi, cahaya putih dari lampu klinik jatuh tepat ke atas, sehelai kertas yang sedikit bergetar di dalam genggaman. Tiada bunyi selain degupan halus yang hanya dapat dirasai oleh mereka yang sedang menahan sesuatu yang terlalu besar untuk diungkapkan. Dan di situ berdiri seorang wanita, tidak tergesa, tidak bercakap, hanya memandang. Seolah-olah masa sendiri memilih untuk berhenti seketika. Tidak ada sesiapa yang menyangka pada usia ini, Era Fazira akan berdiri kaku di hadapan satu realiti yang selama ini hanya wujud sebagai kemungkinan yang jauh, terlalu jauh, namun kini berada tepat di tangannya. Sehelai kertas ultrasound, hitam putih, dengan bayangan kecil yang hampir tidak kelihatan, tetapi cukup untuk mengubah segalanya. Dia tidak terus tersenyum, tidak juga menangis, hanya satu tarikan nafas panjang, perlahan, seperti cuba memahami apa yang sedang berlaku, kerana selama bertahun-tahun, dunia mengenali dirinya sebagai wanita yang kuat. Wanita yang telah melalui jatuh bangun kehidupan, kisah cinta yang menjadi bualan, tekanan yang tidak pernah berhenti, dan kesunyian yang tidak pernah benar-benar pergi. Tetapi hari itu, semua cerita lama seakan-akan menjadi latar belakang, pudar, jauh, kerana di hadapannya kini adalah satu permulaan yang tidak pernah dijangka. Tangannya sedikit menggenggam lebih erat kertas itu, seolah-olah takut jika ia hilang, atau mungkin takut untuk mempercayainya sepenuhnya. Dan dalam diam, matanya mula berkaca. Bukan kerana sedih, tetapi kerana terlalu banyak rasa yang datang serentak, harapan, ketakutan, kegembiraan, dan satu perasaan yang sukar dijelaskan. Sesuatu yang hanya difahami oleh mereka yang pernah berdiri di antara dua dunia, dunia lama dan dunia yang baru sahaja terbuka. Ini anak pertama kami, katanya perlahan, hampir seperti berbisik kepada dirinya sendiri, bukan kepada kamera, bukan kepada dunia, tetapi kepada sesuatu yang masih belum dapat disentuh. Namun sudah cukup untuk mengubah cara dia melihat hidupnya. Ayat itu ringkas, tetapi berat, seolah-olah setiap perkataan membawa perjalanan panjang yang tidak pernah dilihat oleh orang luar, kerana di sebalik pengakuan itu, ada malam-malam yang sunyi, ada persoalan yang tidak pernah dijawab, ada saat-saat di mana dia sendiri mungkin tidak lagi berharap. Di luar bilik itu, dunia masih berjalan seperti biasa. Orang datang dan pergi, bunyi langkah kaki, suara perbualan yang tidak pernah berhenti. Tetapi di dalam ruang kecil itu, masa terasa berbeza, lebih perlahan, lebih dalam. Kerana setiap detik kini membawa makna yang baru, dan setiap hembusan nafas seolah-olah mengingatkan bahawa hidup tidak pernah benar-benar mengikut skrip yang kita rancang. Era tidak terus keluar. Dia masih berdiri di situ, memandang sekali lagi imej kecil di atas kertas. Cuba mencari bentuk, cuba memahami kewujudan, dan mungkin cuba menerima bahawa perjalanan hidupnya telah berubah arah, tanpa amaran, tanpa persediaan. Hanya dengan satu detik yang tidak dapat diulang. Satu detik yang akan terus melekat dalam ingatannya selamanya, dan disitulah, dalam keheningan yang tidak dapat dijelaskan, seorang wanita yang selama ini dilihat sebagai simbol kekuatan, kini berdiri sebagai seseorang yang baru, seseorang yang sedang belajar untuk merasa semula, untuk berharap semula, untuk percaya semula. Walaupun jauh di sudut hatinya, masih ada bisikan kecil yang bertanya, adakah dia benar-benar bersedia, atau ini hanyalah permulaan kepada satu kisah yang lebih besar, lebih dalam, dan mungkin lebih sukar daripada apa yang pernah dia lalui sebelum ini. Orang ramai mengenalinya, melalui sorotan, melalui peranan yang telah mengharumkan nama beliau, melalui senyumannya
yang sentiasa muncul pada masa yang tepat, dan ketenangan yang tidak semua orang dapat mengekalkannya. Apabila berdiri di tengah-tengah ribuan mata yang menonton, era Fazira bukan sekadar nama, dia adalah satu era, satu simbol kepada wanita yang tidak mudah goyah. Walaupun dunia di sekelilingnya sering berubah, dari pentas lakonan ke dunia nyanyian, dari zaman ke seluruh dunia, tetap berdiri, tetap melangkah, seolah-olah tiada apa yang mampu menjatuhkannya sepenuhnya. Namun di sebalik semua itu, ada cerita yang tidak pernah benar-benar diceritakan. Ada ruang kosong yang tidak pernah dipenuhi. Walaupun kejayaan datang silih berganti, orang melihat pencapaian, melihat kekuatan, melihat bagaimana dia mengawal setiap keadaan dengan begitu tenang. Tetapi tidak ramai yang tahu, setiap kali lampu padam, setiap kali tepukan berhenti, dia kembali kepada dirinya yang sebenar, seorang wanita yang juga pernah merasa ragu, pernah merasa letih, dan pernah tertanya, apakah semua ini cukup? Dia telah melalui begitu banyak fasa dalam hidup, hubungan yang datang dan pergi, harapan yang pernah dibina, kemudian perlahan-lahan runtuh tanpa bunyi, pengalaman yang mengajarnya untuk menjadi lebih kuat, tetapi dalam diam juga meninggalkan kesan yang tidak mudah hilang. Kerana kekuatan itu tidak datang tanpa harga. Dan harga yang dibayar seringkali adalah kesunyian yang tidak dapat dikongsi dengan sesiapa. Ada malam-malam yang terlalu panjang, di mana dia hanya duduk sendiri, memandang jauh tanpa arah, bukan kerana tiada siapa di sekeliling, tetapi kerana ada perkara yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Satu perasaan yang hanya muncul apabila seseorang telah berlaku terlalu banyak dan masih belum menemui sesuatu yang benar-benar melengkapkan dirinya. Dan dalam detik-detik itu, mungkin jauh di sudut hatinya, ada satu harapan kecil yang tidak pernah padam sepenuhnya. Harapan itu tidak pernah dilaungkan, tidak pernah dijadikan tajuk utama. Kerana dia tahu, dunia tidak selalu memahami perkara yang paling peribadi. Jadi dia simpan, dia diamkan, dia teruskan hidup seperti biasa, tersenyum di hadapan kamera, menjawab soalan dengan tenang, dan menjalani hari-harinya seolah-olah tiada apa yang kurang. Walaupun dalam diam, dia sendiri tahu ada sesuatu yang masih belum tiba. Orang melihat saya kuat. Mungkin itu yang selalu difikirkan oleh ramai. Tetapi kekuatan itu bukan bermaksud dia tidak pernah berharap. Bukan bermaksud dia tidak pernah menunggu. Kerana ada perkara dalam hidup yang tidak boleh dipercepatkan, tidak boleh dipaksa, hanya boleh ditunggu, dengan sabar, dengan doa yang tidak pernah berhenti. Dan kini, apabila kenangan sehelai kertas kecil itu berada di tangannya, semua tahun-tahun penantian itu seakan-akan kembali dalam sekelip mata. Setiap persoalan, setiap harapan yang pernah disimpan, semuanya berkumpul menjadi satu, seolah-olah hidup sedang berbisik perlahan, bahawa apa yang dia tunggu, akhirnya, mula ada jawapannya, walaupun mungkin pada waktu yang tidak pernah dia jangka, dan dalam yang tidak pernah dia rancang. Pintu klinik terbuka sedikit. Tiada bunyi kuat, hanya sedikit pergerakan, tetapi cukup untuk mengubah suasana di dalam. Seorang doktor melangkah keluar dengan wajah tenang. Di tangan beliau, sehelai kertas yang masih hangat dari mesin. Dan tanpa banyak perkataan, kertas itu diserahkan perlahan, tepat ke tangan yang sedang menunggu. Jari-jarinya menyentuh kertas itu dengan hati-hati, seperti sedang memegang sesuatu yang rapuh, sesuatu yang tidak boleh jatuh, tidak boleh hilang. Dan dalam beberapa detik itu, masa sekali lagi terasa, dia tidak terus melihat doktor, tidak bertanya apa-apa.
hanya menunduk sedikit, memandang imej hitam putih di atas kertas. Ada satu titik kecil, satu bentuk yang hampir tidak jelas, tetapi cukup untuk membuat nafasnya berubah. Perlahan, tidak teratur, seolah-olah tubuhnya sendiri sedang cuba menyesuaikan diri dengan kenyataan yang baru sahaja muncul. Sifat mula bergetar sedikit, bukan kerana takut, tetapi kerana terlalu banyak emosi yang datang serentak. Dan kemudian, suara doktor itu datang, lembut. Hampir seperti berbisik, degupan pertama, satu bunyi yang tidak kuat, tetapi cukup untuk menembusi segala lapisan pertahanan yang selama ini dia bina. Bunyi itu bukan sekadar bunyi, ia adalah bukti. Bukti bahawa sesuatu sedang hidup, sedang berkembang, sedang wujud. Bukan dalam bayangan, tetapi dalam realiti. Matanya tidak lagi berkedip, terus terpaku pada kertas itu, cuba mencari setiap garis, setiap bayang, seolah-olah ingin memastikan bahawa apa yang dilihatnya adalah benar, dan dalam diam, bibirnya sedikit terbuka. Tetapi tiada kata yang keluar, kerana semua perkataan yang ada terasa terlalu kecil untuk menggambarkan apa yang sedang dia rasakan. Ini benar. Mungkin itu soalan yang hanya bergema dalam hatinya, tanpa pernah diucapkan. Tangannya menggenggam kertas itu sedikit lebih kuat, seolah-olah takut jika detik ini berlalu terlalu cepat. Takut jika semua ini hanyalah mimpi yang akan hilang bila dia berpaling, dan perlahan, satu titisan air mata jatuh, tanpa disedari. Bukan kerana memahami, tetapi kerana sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dengan cara yang sama sebelum ini. Imej kecil sahaja, tetapi untuk anda, ia adalah satu keajaiban. Kerana dalam dunia yang penuh dengan perkara besar, dengan kejayaan yang boleh dilihat, dengan pencapaian yang boleh diukur, saat ini, hanya satu imej kecil, satu degupan halus, sudah cukup untuk mengubah segala-galanya, dan di situ, Era Fazira masih berdiri, tidak bergerak, tidak bercakap, hanya memegang kertas itu, seperti seseorang yang akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini hilang, tetapi pada masa yang sama, juga sedar bahawa ini bukan sekadar satu khabar, ini adalah permulaan kepada satu perjalanan yang tidak pernah benar-benar mudah, dan tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Dia masih memegang kertas itu lama, terlalu lama, seolah-olah setiap saat yang berlalu akan membawa maksud yang berbeza. Dan kemudian, perlahan-lahan, dia mengangkat wajahnya, mata yang tadi berkaca. Kini masih basah, tetapi ada sesuatu yang lain di dalamnya. Sesuatu yang belum pernah dilihat sebelum ini, satu campuran antara bahagia dan tidak percaya. Bibirnya bergerak sedikit, terhenti, kemudian cuba lagi, seperti seseorang yang sedang belajar untuk menyebut sesuatu yang terlalu besar untuk dilafazkan, dan akhirnya, dengan suara yang hampir tidak kedengaran, tetapi cukup untuk mengubah seluruh ruang di sekelilingnya. Ini anak pertama kami. Ayat itu keluar, perlahan tetapi berat. Setiap perkataan seperti membawa seluruh perjalanan hidupnya. Semua tahun yang telah berlalu. Semua penantian yang tidak pernah dilihat oleh sesiapa. Dan dalam sekelip mata, segalanya menjadi nyata. Bukan lagi harapan, bukan lagi doa yang disimpan dalam diam, tetapi sesuatu yang kini berada di tangannya. Dia tidak terus tersenyum lebar, tidak juga ketawa, hanya satu reaksi yang lebih dalam, lebih jujur, satu keheningan yang dipenuhi rasa, kerana kadang-kadang kebahagiaan yang paling besar tidak datang dengan suara yang kuat, tetapi hadir dalam diam, dalam detik di mana hati sendiri tidak mampu mengejar apa yang sedang berlaku. Anak pertama, dia mengulang perlahan, seperti ingin meyakinkan dirinya sendiri. Kerana bagi dunia luar, ini mungkin sekadar berita. Satu cerita bahagia, satu tajuk yang akan dibaca,
dikongsi, dan kemudian berlalu, tetapi bagi dirinya, ini bukan sekadar khabar. Ini adalah sesuatu yang telah lama ditunggu, terlalu lama. Sehingga ada satu ketika, dia sendiri mungkin hampir berhenti berharap. Semua malam yang sunyi, semua detik di mana dia hanya mampu berdoa, tanpa jawaban, semua persoalan yang tidak pernah diucapkan, kini seolah-olah menemukan titik temu. Dalam satu ayat yang ringkas, tetapi penuh makna, tangannya kembali menyentuh imej kecil di atas kertas itu, perlahan, seolah-olah ingin merasai sesuatu yang belum dapat disentuh, dan dalam diam, dia menarik nafas panjang, coba menahan perasaan yang semakin memenuhi dadanya. Ini bukan sekadar kebahagiaan. Ini adalah kelegaan. Ini adalah jawaban. Ini adalah sesuatu yang datang. Selepas begitu, banyak yang hilang. Dan disitulah Era Fazira berdiri. Masih dengan kertas itu di tangan, masih dengan mata yang tidak mampu beralih, seolah-olah takut jika dia berpaling. Detik ini akan hilang, kerana jauh di sudut hatinya, masih ada satu bisikan kecil yang bertanya, adakah ini benar-benar nyata, atau hanya satu mimpi, yang akhirnya memilih untuk datang. Selepas dia hampir berhenti menunggu, tidak semua orang tahu. Untuk sampai ke saat ini, jalan yang dilalui tidak pernah lurus, tidak pernah mudah, malah penuh dengan lencongan yang sunyi. Dan kadangkala, terlalu sunyi untuk dikongsi dengan sesiapa. Kerana, di sebalik senyuman yang sentiasa ada, terdapat tahun-tahun yang berlalu tanpa jawapan, hari-hari yang bermula dengan harapan. Tetapi, berakhir dalam kesunyian yang sama. Tekanan usia tua, datang perlahan, tetapi pasti. Tiada siapa yang perlu menamakannya, kerana dia sendiri merasakannya. Setiap kali dia melihat cermin, setiap kali dia mendengar bisikan lembut di sekelilingnya, bisikan yang tidak pernah benar-benar jelas, tetapi cukup untuk membuatkan hatinya terasa seolah-olah masa berlalu lebih pantas daripada yang diinginkannya, dan dalam dunia yang sentiasa menghakimi, persoalan demi persoalan mula timbul. Walaupun ia tidak pernah ditanya secara langsung, adakah sudah tiba masanya? Atau mungkin sudah terlambat? Soalan-soalan itu tidak pernah terjawab, kekal, terkubur, dan dibawa ke malam-malam yang panjang, di mana dia duduk bersendirian, tanpa kamera, tanpa skrip, tanpa memerlukan orang lain, kecuali dirinya sendiri. Seorang wanita yang menghadapi realiti yang tidak dapat dikawalnya. Ada saat-saat apabila harapan kembali kecil, cukup untuk membuatnya tersenyum, cukup untuk membuatnya percaya bahawa mungkin kali ini akan berbeza. Tetapi tidak lama lagi, harapan itu pudar, tanpa penjelasan, tanpa sebab yang jelas, hanya meninggalkan kekosongan yang semakin dalam. Dia tidak menangis di hadapan sesiapa pun, tidak menunjukkan kelemahan, kerana dia tahu dunia hanya melihat apa yang terungkap, bukan apa yang tersembunyi. Jadi dia terus hidup seperti biasa, bekerja, tersenyum, bercakap dengan tenang, seolah-olah semuanya baik-baik saja, walaupun dalam diam, dia sendiri tahu masih ada sesuatu yang tidak lengkap. Dan setiap kali ada berita tentang orang lain, tentang kebahagiaan mereka, tentang permulaan baru dalam hidup, dia hanya tersenyum dengan ikhlas, tetapi jauh di lubuk hatinya ada perasaan yang tidak dapat dielakkan. Bukan iri hati, bukan kekecewaan, tetapi soalan yang tidak pernah hilang. Bilakah ia akan saya turn? Bertahun-tahun berlalu, tiada jawapan, tiada kepastian, hanya satu perjalanan pergerakan yang berterusan, walaupun hala tuju terakhir tidak pernah jelas, dan dalam semua itu, dia belajar untuk menerima,
Belajar untuk tidak terlalu berharap, kerana kadangkala berharap terlalu tinggi hanya menjadikan kejatuhan lebih menyakitkan. Walau bagaimanapun, jauh di lubuk hatinya, sesuatu tidak pernah mati sepenuhnya. Keinginan yang tetap hidup, walaupun percubaan berulang kali untuk memadamkannya. Dan mungkin itulah yang membuatkannya bertahan, terus maju ke hadapan. Walaupun tanpa jaminan bahawa apa yang ditunggunya sebenarnya akan datang suatu hari nanti, dan kini, ketika dia berdiri dengan sehelai kertas di tangannya, semua tahun itu bergegas kembali, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bukti bahawa setiap kesunyian, setiap air mata yang tidak kelihatan, setiap harapan yang hampir hilang, sebenarnya membawanya ke saat ini. Saat yang tidak datang dengan mudah dan tidak pernah datang tanpa harga. Di sana, Erra Fazira berdiri. Dengan seluruh masa lalunya, seolah-olah berkumpul dalam satu titik. Saat terakhir yang menjawab semua persoalan, tetapi pada masa yang sama, juga membuka perjalanan baharu yang dia tidak pernah tahu. Dan mungkin dia tidak pernah benar-benar bersedia untuk menghadapi, dan disinilah cerita itu tidak lagi hanya tentang satu berita atau satu detik bahagia, tetapi mula membuka satu ruang yang lebih dalam, lebih sunyi, dan mungkin lebih jujur, kerana apabila kita melihat seorang wanita seperti Erra Fazira berdiri di hadapan satu permulaan baru, soalan-soalan yang lama terpendam mula muncul, perlahan, tanpa dipaksa. Adakah menjadi seorang ibu pernah ada waktunya yang dianggap terlalu lewat? Atau sebenarnya, setiap perjalanan mempunyai waktunya sendiri yang tidak pernah salah, hanya berbeza, dan jika kebahagiaan itu datang selepas bertahun-tahun menunggu, selepas begitu banyak yang telah dilalui, adakah ia masih terasa lengkap? Atau mungkin lebih dalam, lebih bermakna? Kerana ia tidak datang dengan mudah. Mungkin juga hanya mereka yang pernah menunggu dalam diam, yang pernah melalui malam-malam panjang tanpa jawapan, yang pernah hampir berhenti berharap, yang benar-benar memahami bagaimana rasanya apabila sesuatu yang kecil akhirnya menjadi segala-galanya. Kerana dalam dunia yang sering tergesa-gesa, yang mengukur segalanya dengan masa, dengan usia, dengan apa yang patut dan tidak patut, ada juga cerita-cerita yang tidak mengikut aturan itu. Cerita yang bergerak perlahan, tetapi membawa makna yang tidak dapat diukur dengan apa-apa. Dan mungkin persoalannya bukan lagi tentang cepat atau lambat, bukan tentang tepat atau terlewat, tetapi tentang siapa yang masih berani menunggu, siapa yang masih memilih untuk percaya, walaupun tidak pernah tahu bila jawapan itu akan datang. Tillfith. Satonen Fonand. Kerana kadang-kadang, apa yang tiba paling lewat, bukan yang paling kurang, tetapi yang paling dalam, selepas semua itu, selepas suara yang bergetar, selepas degupan kecil yang masih terngiang di telinga, ruang itu kembali sunyi. Bukan sunyi yang kosong, tetapi sunyi yang penuh. Seolah-olah setiap inci udara di dalam bilik itu sedang menyimpan sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, tetapi cukup untuk dirasai. Tiada lagi kata-kata, tiada lagi penjelasan. Lampu putih masih menyala, tetapi tidak lagi terasa terang seperti tadi. Semuanya menjadi lebih lembut, lebih perlahan, seolah-olah dunia sendiri memilih untuk tidak mengganggu detik itu. Hanya tinggal seorang wanita, berdiri, tidak bergerak. Di tangannya masih ada kertas itu, masih digenggam, masih dipandang, seolah-olah jika dia melepaskannya, sesuatu akan hilang. Sesuatu yang baru sahaja dia temui. Sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Erra Fazira tidak lagi bercakap. Tidak lagi cuba memahami dengan logik. Kerana ada perkara yang tidak perlu dijelaskan, tidak perlu dihuraikan, hanya perlu dirasakan.
Perlahan, satu demi satu, masa berjalan, tetapi dia masih di situ, satu langkah ke depan. Belum diambil, satu keputusan, belum dibuat, kerana di hadapannya kini bukan sekadar satu berita, tetapi satu masa depan yang belum pernah dia kenal, yang tidak datang dengan peta, tidak datang dengan jaminan, hanya datang dengan kemungkinan, dan dalam keheningan itu, dia menarik nafas panjang, perlahan, seolah-olah cuba menyimpan detik ini dalam dirinya sebelum dunia kembali seperti biasa, sebelum suara kembali memenuhi ruang, sebelum semua ini menjadi kenangan, selepas semua yang tinggal, bukan kata-kata, tetapi rasa yang tidak boleh dipinjam oleh sesiapa, tidak boleh difahami sepenuhnya oleh orang lain, hanya dia dan kertas kecil itu. Dan di antara dua perkara itu, terbentang satu perjalanan yang belum bermula, tetapi sudah terasa sebuah bilik, cahaya lampu yang lembut, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, hanya cukup untuk menerangi satu sudut kecil. Di atas meja, sehelai kertas ultrasound terletak diam, tidak bergerak, tetapi membawa sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Udara seolah-olah berhenti. Era Fazira duduk di situ. Auf! Saatin tuadiorid. Diam dan entin. Citin tuad. Sangat lama. Serve. Yudhisisith tidak berkata apa-apa. Matanya tidak lagi mencari jawapan. Setich. Si kemintiban hananont. Hanya memandang. Cup. Perlahan, tangannya naik. Sentinon di trader trade and con under a end. Diletakkan di atas perutnya. Ringan. Seolah-olah takut mengganggu. Dan dalam keheningan itu, hintu hintuat. Sincho fonton. Tiada suara, tiada penjelasan, tiada siapa. Tua! Sentidu. Hanya satu rasa yang belum pernah ada sebelum ini. Oh, seperti ada sesuatu yang sedang bermula. Setikian, sentiti fontian od. Perlahan, dalam diam,